jalan qasidah sedikit. Insyaallah, insyaallah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه من أنا لولاه كيفما حبه كيفما أهواه من أنا لولاه كيفما حبه كيفما أهواه من أنا
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallas hilati adrikni. Sebelum fadilah Ustaz selaku mudir Madrasah Al-Halimiyah, khususnya Tani Haslin, tuan-tuan muslimin dan muslimat mata Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bertemu pada malam ini pada saat-saat yang mencemaskan rakyat Malaysia. Anak-anak ni patut dia berbalik dah, tapi oleh kerana mudir Ustaz Wan tak bagi balik, jadi mereka tak balik lagi. Sebab PM pun kata 18 hari bulan, esok 18 lepas balik. Alhamdulillah malam ini kita berpulang bersama semua anak-anak ini di Madrasah Al-Halimah ini untuk sama-sama kita menyumbang kepada penyembuhan dan penawar pada penyakit yang ada, insya-Allah bersama Sayyidina Muhammad. Kerana bila mana kita berhimpun ini berarti yang bersama-sama kita ialah sumber-sumber penawar. Bila mana kita berqasidah, kita muji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah penawar. Bila mana kita berbalis ilmu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka majlis kita, majlis yang kita bersama dengan para malaikat dia. Malaikat datang bawa rahmat. Dia mana mungkin dengan kita membesarkan Allah ini, kita tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini saya ingin membawa satu ayat yang Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Duha. Allah sebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di akhir surah Al-Duha itu Allah sebut dan adapun nikmat Tuhan engkau fahaddits, maka perbanyakkanlah menyebutnya. Nikmat yang Tuhan bagi kita kena banyak sebut. Banyak menyebut tentang nikmat itu ialah tanda kita menghargai dan mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan. Seseorang yang beriman
kalau Allah timpakan kepadanya dengan 1000 nikmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allah timpakan kepadanya dengan 1000 mudarat, hanya Allah bagi kepadanya dengan satu nikmat, maka nikmat yang satu itu dijajah di seluruh tempat. Dia bercakap terhadap nikmat yang Tuhan bagi pada dia tu dengan pelbagai bahasa, dengan pelbagai gaya, dengan pelbagai cara, di merata tempat. Nikmat yang satu itu disebut di mana-mana saja. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan pula dia dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah kenakan pula kepada dia dengan 1000 nikmat. Saya ulang balik. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepadanya dengan 1000 mudarat, satu je nikmat, maka satu nikmat itu diulang-ulang, disebut-sebut di merata tempat, dijajah-jajah di semua tempat, dicerita dengan pelbagai cara dan sebagainya. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menimpakan ataupun mengurniakan kepadanya dengan 1000 nikmat, satu sahaja yang Tuhan timpakan dia dengan mudarat, satu mudarat itu disimpan, disembunyi, tak diceritakan di mana-mana ataupun di mana sahaja. Ini maknanya orang yang menghargai terhadap nikmat. Nikmat Tuhan ni dalam ayat yang dibacakan tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhan engkau itu fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, satu nikmat. Adapun nikmat Tuhan engkau itu fahaddits, maka ceritakan, sebutkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang menceritakan atau menyebut nikmat yang Allah bagi kepada dia ialah merupakan orang yang bersyukur terhadap nikmat. Di sana para ulama ada juga sebut asyukru zuhuru asari ni'matillahi ala lisani abdi. Syukur itu maknanya ialah menzahirkan kesan-kesan nikmat Allah di lidah seorang hamba. Sebagai contoh, orang yang ada duit, jadi dia pakai baju elok. Dia pakai baju elok. Jadi bila ada duit pakai baju elok, itu tandanya dia mensyukuri nikmat. Dia mensyukuri nikmat. Dia menzahirkan kesan-kesan nikmat Allah pada dia. Sekalipun dia tak sebut, sekalipun dia tak kata, sekalipun dia tak beritahu ke orang, tapi cara dia buat itu sudah menunjuk bahawa dia telah mensyukuri nikmat yang Tuhan bagi pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sama ada dia menyebut di lidahnya dengan alhamdulillah, ataupun dia mengaku kata nikmat yang dia peroleh itu kurniaan Allah. Dia kena sebut alhamdulillah kami, Tuhan bagi kat kami lah ni. Ya Allah, dulu susah, hari ni senang sangat. Kena sebut. Tuhan suka kita menyebut nikmat dia itu di lidah kita. Itu di lidah. Di hati kena rasa. Jangan di mulut je kita berkata, tapi di hati kita tak merasa. Nikmat ini dia dirasa di hati. Di hati kita kena pandang bahawa yang kita dapat ialah kurniaan Tuhan. Jangan kita kata yang kita peroleh kita usaha sendiri. Itu mana orang yang tak bersyukur dengan nikmat Tuhan. Banyak juga orang yang bila mana dia mendapat nikmat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia kata usaha dia. Usaha tak ada. Yang ada hanyalah kurniaan Allah. Maknanya kita tak nampak usaha kita, tapi kita nampak ialah kurniaan Allah pada kita. Satu. Yang keduanya, kita menyebut terhadap nikmat Tuhan bagi ini ialah dengan rasa kasih dan cinta pada Tuhan. Contoh seperti ini. Anak-anak ni mungkin mereka kadang-kadang lah umur macam ni dia tak berasa lagi. Dia sedang duduk dalam nikmat.
Sebab dia dipaksa kadang-kadang, disuruh oleh mak ayah main mengaji, duduk pondok, duduk tahfiz. Tapi bila mana sampai masa esok, satu masa yang Tuhan nak dia lebih dewasa, dia dah boleh memahami, waktu tu dia kata, Alhamdulillah, mujurlah mak ayah aku hantar main pondok. Mujurlah mak ayah hantar main duduk di tahfiz. Jadi dia menyebut mujuk tu dengan sebab, dengan rasa mahabbah. Terima kasih pada mak ayah, terima kasih pada mak aku, terima kasih pada ayah. Jadi bila kita menghargai nikmat Tuhan bagi tu, jadi kita akan merasa kasih pada Tuhan. Sebab kasih pada Tuhan ni dengan sebab ataupun asbab dua perkara. Yang pertama, sebab Tuhan tu indah. Yang kedua, sebab Tuhan maha berjasa. Begitulah seseorang yang kasih pada seseorang pun. Ada orang cinta pada seseorang kerana wajah dia cantik, kerana seseorang tu cantik. Cantik itu kesempurnaan seseorang. Maka orang tu pun mencintai seseorang yang pada matanya cantik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, orang kasih pada seseorang kerana orang tu banyak berbuat baik pada dia. Jadi kalau pada Tuhan, pada Allah ada dua kesempurnaan tu. Yang pertama, Allah maha indah. Cuma indah Allah ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak dapat dilihat dengan mata kepala kita. Indah Allah dapat dirasa di dalam hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah kita pandang keindahan Allah itu pada ciptaan Allah, kita boleh pandang kalau kita melihat dengan mata hati kita. Tapi kalau sekadar kita tengok, itu tidak menentangkan apa-apa. Nah, selagi mana kita tak berfikir, Tuhan buat cantik sungguh, elok sungguh. Selagi mana kita pandang yang dicipta itu indah, sebab yang menciptanya ialah zat yang maha indah, maka kita akan terfikir ataupun main di benak fikiran kita, dia macam mana, hak dia cipta ni pun dah hebat, macam mana dia. Sebab tidak ada suatu nikmat yang paling besar yang Tuhan bagi bila mana kita masuk syurga esok, malaikat melihat dia. Melihat Allah lah merupakan nikmat yang paling besar sekali. Tapi cara kita nak merasakan indahnya melihat Tuhan di akhirat esok, dia kena usaha di dunia ni. Tiket kena beli di dunia, melihat di akhirat esok. Apa tiket dia? Tiketnya ialah ma'rifatullah. Kalau seseorang itu tidak mengusahakan ma'rifatullah di dunia ni, berarti dia tak akan dapat merasa keindahan Tuhan yang dilihat indah dan sedap pada hari akhirat esok. Sebab itu anak-anak ni kena faham, bila mana kita mengaji, kita semua murid. Kita semua murid. Murid maknanya muridullah, orang yang nak kepada Allah. Arada yuridu iradatan fahuwa muridun wa dhaka muradun. Arada makna nak. Orang yang nak dia panggil murid. Nak apa? Muridullah, nak Allah. Jadi muridullah ni ialah orang yang nak Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam contoh kita, macam dulu di sekolah rendah dulu, kawan-kawan nak musik, hang nak dia kan, nak dia tu. Jadi kalau nak dia, aku mahu nak dia. Bila nak dia, kita buat apa? Usaha. Macam mana kita nak menawan hati dia, macam mana kita nak berjuang sampai kita berjaya menawan hati dia. Tu makna dia nak. Jadi kenapa kita mengaji? Sebab kita nak Tuhan. Kenapa kita beribadat? Sebab kita nak dia. Nak dia mahal. Sebab itu orang sufi, zikir yang paling tinggi ialah hu. Kita apa? Hu kita ni hari ni makan nasi goreng, hari ni makan nasi bujang. Betul hu kita kan. Tulis tu hu.
Jadi hu ni ialah satu rasa dengan yang paling tinggi sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia mula dengan Allah. Allahu. Allahu. Lepas tu hu. Allah. Tu ada atas lagi, tak ada abang. Atas lagi tu. Habis dekat tu ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi hu Allah. Tu dia kena naik lah tu. Jadi sebab tu tengok. Jadi sebab tu dia benda ni kalau tak rasa tak tahu. Sebab tu kata ulama, man lam yadhuq la yadri. Siapa yang tak rasa tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ahli zikir merasa asyik dengan mazkur. Yang berzikir dia panggil zakir, yang mereka ingat, yang mereka sebut ialah mazkur. Guru saya waktu mana orang berzikir, orang kita orang Melayu kan, mawjud la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma'bud la ilaha illallah, la ilaha illallah, maqsud la ilaha illallah, la ilaha illallah, azim la ilaha illallah, la ilaha illallah. Guru saya tak mahu sebut. Dia kata tentang maksud tak boleh sebut. Pasal apa? Tak mampu. Tak mampu nak sebut. Sebab merasa kenal diri. Kita ni, kita tahu sedap ya. Maksud la ilaha illallah. Kita tak sebut je. Maksud tu tinggi tu. Maknanya, kita qasid, Allah maksud. Kita nak dia. Nak dia. Dialah kita nak. Dia yang kita nak. Dia maksud. Tujuan hidup ini ialah nak dia. Tujuan hidup ini ialah untuk mendapat dia. Sebab tu Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak aku mencipta jin dan manusia, melainkan aku nak jin manusia mengenalku. Liya'budun kata Ibn Abbas rahimahullahu ta'ala, liya'budun ialah liya'rifun. Aku tidak mencipta jin dan manusia, melainkan aku nak jin dan manusia mengenalku. Pasal? Sebab kenal akan timbul rasa cinta. Kalau tak kenal, mana mungkin timbul rasa cinta. Jadi cinta ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah anugerah Tuhan yang terbesar dalam hati hamba. Sehingga kan Allah tahu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, betapa kita semua yang pernah mengucap dan mengaku di alam roh itu, waktu Tuhan tanya, bukankah aku Tuhan kamu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu pakatlah menjawab, ya, engkaulah Tuhan kami. Jawapan tu jawapan cinta. Engkaulah Tuhan kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi berasa tu, rasa cinta tu, manusia ketika tu, jin ketika tu, roh ketika tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tak boleh nak hidup sebab duduk terkesan dengan bahasa cinta, mengaku cinta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh hidup. Pasal apa? Sebab indah sangat. Sebab asyik sangat dengan ucapan bala syahidina tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya Allah tahu bahawa ada insan-insan ni yang bila dicipta dia di dunia ni, dia tak boleh hidup sebab dia terkesan dengan bala syahidina tu. Allah ciptakan keindahan duduk di alam ni. Tengoklah apa saja dipandang Tuhan pada situ. No? Dia macam orang mencinta lah. Orang mencinta ni tak tengok orang, tengok rumah pun okey dah. Salah senang. Tengok rumah pun okey. Tengok kasut dia tak apa dah. Allahu Akbar. Jadi begitulah kita, Muhammad Sayyidina Muhammad. Tuhan tahu ada ni manusia ni, ada hamba-hamba dia tak boleh hidup melainkan nak tengok dia tapi tak ternampak dia. Tengok ciptaan dia. Salah senang. Tengok ciptaan dia. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala nak menimbulkan rasa cinta kita pada dia. Dia maha sempurna. Yang pertama, dia maha indah. Yang kedua, dia maha berjasa. Tak ada orang yang paling, tak ada satu zat yang paling berjasa melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Maha berjasa sungguh Tuhan pada kita. Kita ni apa pun tak ada.
Kita apa pun tak ada. Diri kita pun bukan hak kita, hak dia. Apa ada kita tak ada. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, ibadatku, sembahyangku, hidupku, matiku, semua milik Tuhan sekalian alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi milik dia semua. Jadi kalau semua milik dia, apa ada pada kita? Tak ada apa kita ni. Kita ni dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi sebab itu kita kena bersyukur pada Allah. Dalam Quran Allah suruh keluarga Nabi Allah Daud bersyukur. Wa'malu ala Daud syukra. Wa'malu ala Dawud syukra. Beramallah wahai keluarga Daud dengan bersyukur. Allah suruh keluarga Nabi Allah Daud hanya bersyukur sahaja ibadah mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Daud ni Nabi Allah kurniakan segala-galanya. Nabi Allah Daud, Tuhan bagi dia mendapat satu nikmat berkenal dan bermusahabah dengan malaikat maut. Itu nikmat paling besar. Sebab bila mana orang tu ingat mati, maka dia adalah orang yang terbaik melangsungkan kehidupan. Nabi Allah Daud minta Tuhan, aku nak tengok malaikat maut. Minta nak tengok malaikat maut. Saya pernah sekali ayah ajak pergi jumpa Tok Guru. Ayah ajak pergi jumpa Tok Guru dah. Bawa ayah ajak daripada kecil pergi jumpa orang alim, jumpa ulama. Waktu tu saya umur belasan tahun. Ziarah Tok Guru ni, Tok Guru ni, Tok Guru Omar Zuhdi, nama Tok Guru tu Tuan Guru Haji Omar Zuhdi. Ayah saya ni dia cikgu. Dia bukan ustaz. Tapi Tok Guru buat dia macam dia tu begitu mulia. Allah SWT. Mungkin kemuliaan itu dipandang oleh guru pada hati murid. Bila pi dengan ayah ni, sembang, pi lepas isyak, pi ziarah Tok Guru. Tok Guru selalu dia angkat teh. Bukan angkat makan apa pun. Kalau pi dua orang, Tok Guru jamu teh dua cawan. Satu cawan ayah, cawan saya. Tengah-tengah sembang Tok Guru, tiba Tok Guru kata, cikgu nak tak tengok alam kubur? Ayah saya digeleng kepala. Tak mau Tok Guru. Saya pun kalau situ tempat ayah, saya pun tak mau tengok juga. Kalau tunjuk alam kubur, saya ingat malam tu balik. Malam tu balik terus, tak mau tengok. Tapi Nabi Allah Daud ni tuan-tuan, dia nak tengok malaikat maut. Tuhan tolonglah bagi aku tengok malaikat maut. Aku nak tengok malaikat maut. Pasal apa tu? Sebab tengok kubur pun dah mengingatkan mati. Tengok malaikat lagi ingat mati. Sebab orang soleh-soleh ni, para anbiya lebih-lebih lagi. Kalau tengok kepada Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, jumpa siapa pun orang soleh, satu permintaan dia yang dia takkan lupa. Doakan aku mati. Jumpa siapa pun orang soleh tu, dia minta tolong doa bagi aku mati. Aku nak mati. Saya sangat-sangat suka mati. Sebab matilah pertemuan dengan Tuhan. Di malaikat maut nak jumpa dengan, nak tengok malaikat maut. Nabi Allah Daud nak tengok malaikat maut. Lepas-lepas minta Allah makbul doa Nabi, doa Rasul. Awak yang Tuhan tak perkenan secepatnya. Salam Sayyidina Muhammad. Sapu-sapu muka amin tu, langsung malaikat tu timbul. Malaikat tu timbul, masalah Sayyidina Muhammad. Nabi Allah Daud tengok-tengok terkejut, pengsan. Sampailah malaikat maut kena berdoa kat Tuhan pula, ya Allah Tuhanku, Engkau bagilah kekuatan pada Daud untuk dapat melihat aku. Malaikat kena berdoa pula kat Tuhan, tolong Tuhan, bagi Daud boleh tengok muka aku. Akhirnya subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, bila jaga tu barulah dapat melihat malaikat maut. Muka macam mana tak tahu. Tak nampak. Dia kalau kita tengoklah, warden penjara, takut tak muka warden penjara. Bunyi warden penjara tu. Warden penjara. Bila kita pergi tengok tu dia, misai dia. Oh, sabit pun boleh duduk penjara.
Faham tu? Mana hak jaga penjara ni sesuai lah tu, hak jaga penjara tu. Dengan orang jaga penjara, masalah Sayyidina Muhammad. Okey, malaikat maut. Tak tahulah muka macam mana. Sampai Nabi Allah dek pingsan. Kalau kita ni 2 kali pingsan. Saya ingat 10 kali kot pingsan. Jaga-jaga pingsan, jaga-jaga pingsan. Nabi Allah ada pingsan tengok-tengok malaikat maut. Jadi, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Tu Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud alaihi salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu hari Nabi Allah Daud mengajak 8 syak macam ni lah. Ada tu budak yang balik Nabi Allah Daud. Ada budak muda. Dan malaikat maut ada sekali. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas daripada pengajian, malaikat maut bisik pada Nabi Allah Daud. Orang tak nampak malaikat maut ni. Yang nampak malaikat maut Nabi Allah Daud je lah. Orang bisik, malaikat maut ni bisik pada Nabi Allah Daud. Nampak tak budak muda tu? Nampak? 3 hari lagi mati. 3 hari lagi mati. Nabi Allah kata, lah hati kesian kat dia. Dia tak tahu 3 hari lagi dia mati. Nabi Allah Daud pun tak boleh habang, ada tu rahsia Allah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari pertama mai, hari kedua mai, hari ketiga tak mai. Hari ketiga ni dia ingat tak mai. Tengok-tengok mai duk. Mai juga hari ni. Ya kan matilah. Besok hari keempat mai juga. Lah, kata matilah hari ketiga. Ni apa lagi hidup ni? Hari keempat mai, 5 mai, 6 mai, 7 mai. Sehinggalah malaikat maut mai tanya. Sehingga malaikat maut mai, Nabi Allah kata, hari tu hang kata 3 hari mati tu duduk hidup lagi. Dia ni hari tu lepas daripada ham mengajar, dia keluar daripada majlis pengajian. Ada orang minta sedekah. Dia ada 3 dinar. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi dia pun bagilah duit ni, berarti duit ni dia bagi semua kepada orang sedekah tu. Bila dia bagi 3 dinar tu, orang minta sedekah tu kata, ya Allah Tuhan, ku bagilah umur dia panjang ya Allah. Akhirnya Allah kabul permintaan minta sedekah ni. 1 dinar 10 tahun. 30 tahun hidup akan datang. Siapa yang nak panjang umur, sedekah. RM3 insya-Allah 30 tahun. Tak mati dah antum. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Allah Daud ni subhanallah, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, dia warisi kerajaannya pada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ni Nabi yang jadi raja ni, Nabi yang memerintah, Nabi yang bersiasah, Nabi Allah Daud ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga kan raja-raja dalam alam ini, raja-raja Islam dalam alam ini, semua daripada salah-silah Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman AS. Oh, bukan mudah raja ni, no? Raja ni dia bukan boleh tulis dalam kad kemajuan nak kerja apa, jadi raja, tak boleh. Jadi askar boleh, jadi polis boleh, cikgu boleh, ustaz boleh. Tak ada orang nak kerja raja, tak ada. Kerja ni raja bukan kerja. Kerja raja tak ada. Raja ni ialah warisan darah raja. Kalau dia bukan darah raja, dia tak boleh buat. Ada adat istiadat yang dia tak boleh buat. Kalau dia bukan darah raja, kadang-kadang dia pergi ambil tengah jalan jadi raja, tak boleh. Ada tempat yang dia tak gamak, dia tak ada lepi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada tengkolok yang dia tak boleh pakai. Tu banyak tengkolok. Ni semua boleh pakai kan, Ustaz kan? Kalau darah raja, kalau tu warisan raja, kalau dia bukan darah raja, tak boleh pakai tengkolok tu, dia muntah. Salah semua. Kalau kerih tu kerih warisan, kalau dia gagah pegang juga dia tumbang. Tu yang katakan daulat ataupun karamah raja. Kalau ulama orang panggil ulia, orang panggil karamah. Kalau raja orang panggil daulat. Salah senama. Jadi rasa seriau kepada raja itu seperti rasa haibah kita kepada ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ulama kita rasa haibah. Allahu akbar. Haibah ni segala-gala, rasa cantik, rasa indah, rasa hebat, rasa sayang, semua rasa tengok ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tengok gambar tadi di rumah Haji Yaslim tadi, Habib Omar cantik, Habib Alwi cantik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tok kenali mai agak-agak macam mana? Tengok muka dia, ya Allah, tu haibah al-ulama.
Haibah ulama sebab haibatullah dalam diri ulama. Allahu Akbar. Duk bawa haibatullah tu. Bila tengok, ya Allah, bayangkan haibah Rasulullah macam mana. Rasulullah siapa-siapa tengok kali pertama akan rasa Allah hebat. Kalau tengok hari-hari katakan timbul rasa cinta. Ya Allah, ya Rasulullah. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, maka bawalah dalam hati kita perasaan nak pada Allah. Jadikan dalam diri kita muridullah, orang yang nak pada Allah. Jadi bila mana kita nak, tu Allah bagi, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan Allah kata pada dalam Quran tu, wa qalilun min ibadiy syakur. Bila Allah suruh keluarga Nabi Daud ini beramal dengan syukur, Allah kata wa qalilun min ibadiy syakur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedikit sungguh hamba aku yang bersyukur kepada aku. Sikit sungguh hamba aku yang bersyukur pada aku. Kadang-kadang orang tersalah faham makna syukur. Syukur ni dapat nikmat, seronok dengan nikmat, bukan niat syukur lagi tu. Syukur ni maknanya kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita menghargai, mengagungkan pemberi nikmat. Dapat kereta baru, syok nak kereta. Kata alhamdulillah dapat kereta baru, alhamdulillah juga tu. Apa segala dapat nikmat, jadi kita hanya menghargai nikmat, belum mensyukuri nikmat. Dia kena menghargai pemberi nikmat. Contoh macam ni, satu orang suka makan laksa. Di Johor ada laksa tak? Laksa Johor laksa Johor, laksa Kedah tak sama kan? Satu orang suka makan laksa. Ada orang Kedah duduk di Johor, dia tengok laksa Kedah dah. Allah Sunnah Muhammad. Jadi akhirnya sampai rumah, masuk rumah, tiba-tiba Assalamualaikum. Panjang Assalamualaikum tu. Sedangkan kadang mat pun depan tu. Tengok bagi. Ramai. Kita pun pergi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Ni mak bagi laksa. Allahu Akbar, macam dalam syurga lah pula. Alhamdulillah. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Tengah kawan duk main tu. Amboi, sedap sungguh. Hal tu seronok dengan nikmat. Tu bukan syukur lagi. Syukur kena seronok dengan awak main tu. Ya Allah, awak yang bagus yang batara ni. Ish, no tahu no, tak makan laksa no. Ada kita syok dengan kawan hak main tu. Tu baru nama syukur. Di mana kita menghargai, seronok dengan Allah yang beri nikmat, baru nama syukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syukur ni Allah janji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ni sekarang ni kita sedang di inna azabi lasyadid ni. Allahu Akbar, subhanallah. Tak berhenti-henti. Kita, negara kita selalu Tuhan bagi peringatan demi peringatan. Ingat tak dulu musim naik bas kena aksiden? Banyak semua bas aksiden. Ada satu orang tu, subhanallah, waktu tu masih di Pudu Raya. Dia beli tiket hak ni nak balik Pahang, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia tak sedar hati. Dia tukar tiket, dia beli tiket lain pula. Beli tiket hari kedua bas tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rasa tak sedar hati juga. Pulangkan balik tiket, beli tiket bas lain pula. Pasal apa tak sedar hati? Takut aksiden. Akhirnya bas yang ketiga tu yang aksiden. Hak kedua selamat, hak pertama selamat. Di dunia Malaysia dulu. Macam-macam Tuhan buat. Jadi subhanallah, kita selalu Tuhan bagi peringatan. Macam-macam penyakit dah mai. Macam-macam dugaan dah datang. Ni mai lagi. Baik. Jadi kalau kita jenis insan yang bersyukur, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pemimpin yang merintah itu adil, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka bala itu akan terhenti daripada turun. Itu masa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu tengah duduk dalam masjid, tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berlaku gegaran di Madinah. Ada gempa bumi. Langsung Sayyidina Umar keluar daripada masjid, hentak kaki di atas bumi. Hai bumi, aku tak adil lagi kah? Tu soalan dia tu. Rupanya bergegar itu, bala itu datang sebab pemerintah tidak adil.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga hasil mahsul negara yang tidak dirasai kewujudan dia pun pemerintah juga yang tidak adil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa berlaku di satu zaman. Berlaku dalam zaman itu benda yang ajaib, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada satu ekor kambing, dia dapat diperah susunya sampai 30 timba. Jadi orang heran, ish, hebat kambing ni ajaib, tak pernah berlaku. Akhirnya seluruh negara orang main tengok keajaiban kambing ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap hari mai masuk dalam semua akhbar dalam negara tu. Facebook sahabat lah, masyhur kambing orang ni. Akhirnya berita ni sampai pada raja. Raja pun nak pergi tengok juga keajaiban ni, masuk kampung, pergi badui ni tengok kambing ni. Bila raja sampai, raja kata nak tengok. Sungguh tak pernah kering, tak pernah susut susu kambing ni. Raja balik dan bercerita sepanjang jalan, hebat. Balik rumah, raja tidur tak lena. Dia kata nak ambil kambing tu. Raja ada kuasa nak pergi ambil kambing tu. Ambil rampas ke apa, nak ambil kambing tu. Esok pagi kata raja kepada pengiring dia, kita pergi kampung yang malam kita pergi. Jadi pergi dah sampai di kampung tu. Dah sampai kampung tu, nak tengok kambing ni, Rasulullah Muhammad. Tuan kambing ni pun heran. Raja kemarin mai, hari ni mai pula. Tapi oleh kerana raja mai nak tengok, jom kita pergi lagi. Lepas tu keluar lah kambing ni. Waktu nak perah tu setitik pun tak keluar. Raja kata, tak keluar. Hari pernah berlaku macam ni? Tak pernah. Cuba buat lagi sekali. Setitik pun tak keluar. Sampailah berulang berkali-kali. Perah, tak keluar. Akhirnya Musa'ala Sayyidina Muhammad, raja heran, tak keluar. Akhirnya pemilik ataupun tuan kambing berkata pada raja, mungkin tuan nak menzalimi saya. Astaghfirullahalazim. Tu maknanya susut rezeki sebab pemerintah. Adil pemerintah membawa kemakmuran kepada rakyat. Jadi hak ni, penyakit ni Musa'ala Sayyidina Muhammad menimbul keresahan kepada rakyat. Jadi orang-orang yang pegang tampuk pemerintahan kena bertaubat, kena settle hak lepas-lepas, wujudkan balik keadilan, keamanan, ketenteraman, pulihkan balik setiap rasa-rasa penderaan yang dirasa oleh rakyat. Maka insya-Allah segala-galanya akan balik seperti asal dan sedia kala. Malaysia ni di antara negara yang cukup cepat pergerakan virus corona ni. Dalam tempoh hanya beberapa minggu dah 500 kes. Sayyidina Muhammad. Ada mati ke je? 2 dah mati. Sayyidina Muhammad. Maka kita harap insya-Allah dengan doa, dengan taubat, dengan rasa menyesal, dengan munajat kita harap insya-Allah adalah saham untuk memulihkan suasana seperti biasa insya-Allah. Anak-anak balik rumah jangan duduk saja tau. Jangan tengok handset banyak, tengok Quran banyak. Dah lah corona kena balik, pada di rumah tengok handset pula, habislah Ustaz. Kalau duduk sini boleh tuai lagi kata orang Kedah. No, boleh tuai lagi, boleh tolong lagi lah. Ada duduk ni baca Quran ni. Allah balik 10 hari. Lama. Takut 10 hari ni anak-anak balik ni dia pesan pada anak tahfiz. Patutnya umat kena terima kasih pada anak tahfiz dan anak pondok ni sebab mereka tolong jaga negara ni. Mereka balik tengok handset pula, habislah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tak cover lah. Saya takut dalam tempoh 10 hari ni semua boleh jadi. Sebab masjid tak ada, surau orang tutup, Saada Sayyidina Muhammad, tahfiz ditutup, pondok ditutup, habis nak buat apa? Alam ni kosong, bumi Malaysia ni vacuum, kosong. Jadi kalau kita masih terisi dalam diri kita, lagi itu hantu tak boleh masuk, jin tak boleh masuk dalam diri. Bila kosong hati daripada pengisian, ketika tu dia masuk. Ni kebimbangan dalam tempoh 10 hari. Moga-moga insya-Allah Allah pelihara negara ni. Takut sangat. Mekah pun tak boleh tawaf, masjid pun tak boleh semayang,
Orang pun dah kata ala sallu fi buyutikum, mayanglah di rumah semua. Allahu akbar, subhanallah. Di kekuatan ni dah terkurang. Kekuatan umat ni dah terkurang. Masalah Sayyidina Muhammad. Kita tak tahu apa perancangan Tuhan. Wa makaru wa makarallah. Kita duk rancang macam ni, kita tak tahu sebenarnya Allah rancang macam ni. Allah buat macam ni. Kita tak tahu hak Allah buat, hak yang Allah rancang tu. Kita duk kata hak kita rancang ni. Selalunya hak kita rancang ni kita kata jadi, hak kita rancang ni kita kata baik. Kita kata Cina, masalah Sayyidina Muhammad, dia boleh kurang dengan cepat pergerakan virus corona ni sebab mereka duduk di rumah. Dia kurangkan pergerakan. Kita pun buat macam Cina. Tengok-tengok upah tak sesuai. No? Cina tak apa lepas kapiah. Di Cina tak tinggal masjid tu. Kita tengoklah tu kan. Cina tak tutup masjid. Tapi hak tu yang menyebabkan mereka selamat barangkali. Sebab orang Islam ni dia kuat dengan Allah. Orang bukan Islam tak apa, mereka tak ada Tuhan. Mereka tak bergantung dengan Tuhan, mereka tak ada Allah. Jadi takut ubat kita ni tak sama macam dengan Cina. Kita kata sama, sebenarnya tak sama. Orang Islam dia cara dia sendiri. Mana kita tahu? Kita tak tahu perancangan Tuhan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kalau Mekah Madinah kata, Mekah Madinah ni tempat paling selamat, Dajjal pun tak boleh masuk. No, udkhuluha bisalamin aminin. Mekah ni siapa-siapa duduk selamat. Madinah siapa-siapa masuk selamat. Dajjal tak boleh masuk Mekah. Tak boleh masuk Madinah. Sebab umat Islam takut dengan virus tu masuk Mekah Madinah. Bila berlaku gempa bumi di akhir zaman esok, di Madinah esok, yang keluar daripada Madinah semua munafikin. Yang bertahan di Madinah ialah orang mukmin. Jadi barangkali masalah Sayyidina ni juga ialah perancangan yang berada di sisi sebalik, hidden hand. Yang duduk di sebalik kita tak ada duduk rancang apa kat kita. Dia nak pelemah kita, dia suruh tinggal kita, dia suruh kita tinggal agama. Dia nak pelemah kita, dia suruh kita meninggalkan agama. Sebab dia nak ambil tempat waktu mana kita vacuum kurang agama tu. Ni kebimbangan. Sebenarnya semua ijtihad. Ni ijtihad daripada ahli-ahli fatwa kerajaan, lima fatwa kebangsaan. Ijtihad ni dia betul ada salah. Kalau betul lepas dapat 2, kalau salah lepas dapat 1. Jadi kita tak tahu sebenarnya hak macam mana. Kalau tengok daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Bakar waktu mana tawanan Badar, Sayyidina Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan para sahabat. Yang pertama, Nabi mesyuarat dengan Sayyidina Umar. Umar nak kata apa? Ni, semua tawanan perang ni nak buat apa? Kata Umar, bunuh Rasulullah. Nabi tanya pula Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, kamu pada pandangan kamu nak buat apa dengan semua tawanan perang ni? Kata Abu Bakar, Rasulullah, kita di kalangan kita ramai yang tak erti membaca, ramai tak erti menulis. Rasulullah, saya sampai pandangan saya, mereka pandai menulis, ajar orang kita yang tak pandai menulis. Mereka yang pandai membaca, ajar orang kita yang tak pandai membaca. Nabi condong pada pandangan Sayyidina Abu Bakar. Turun malaikat Jibril. Turun Jibril, kata Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad, salah Sayyidina Muhammad, yang betul ialah pandangan Umar. Yang betulnya pandangan Umar. Jadi Nabi, ketika Nabi menangis, Nabi kata, kalaulah Allah turunkan bala, habis kita. Kalaulah kita ni diturunkan bala di atas kesalahan kita beristihad ni, masalah Sayyidina Muhammad, habis dah umat Islam. Tapi dengan rahmat Allah, Allah tahan bala tu. Maknanya tu ijtihad. Jadi ijtihad kerajaan ialah tutup pondok, tutup tahfiz, masalah Sayyidina Muhammad, tutup masjid, tutup surau, masalah Sayyidina Muhammad, bukan tutup masjid surau. Maknanya tak bagi orang berimpun ramai-ramai.
Hanya JK Masjid saja yang boleh boleh sembahyang untuk melepaskan fardu kifayah. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, maka pada saya kita kena banyak balik kat Tuhan balik. Kena beristighfar, kena mengadu, kena minta ampun, kena bertaubat, minta Tuhan tolong selamat kami. Kami tak tahu apa yang di sebalik perancangan Kau Tuhan. Tak tahu. Mungkin hak di balik hak perancangan, di balik hak kita tak tahu, ialah oh Tuhan duduk tengah duduk siap. Kalau contoh macam cikgu kan nak rembah kita. Kan? Tak tahu. Jadi hak zahir nampak macam okey. Cikgu senyum je mai. Cikgu pelik senyum hari ni. Tengok belakang ada rotan. Piap, piap. Oh, nak mengamuk hari ni. Tapi nyata dengan senyuman. Tak tahu. Jadi sebab itu, kita hak sedang ni, kita kena cover kawan-kawan, orang-orang Islam, saudara-saudara kita yang tak sedar atas kepahaman yang Siti kita faham ni, insya-Allah. Terima kasih pada Ustaz Wan, pada semua anak-anak, moga-moga jadi ulama. Moga-moga jadi orang alim, dapat habis menghafal Al-Quran, menghafal matan, jadi tok guru, jadi ulama untuk menyelamatkan manusia pada hari depan, insya-Allah. Moga-moga masalah Sayyidina Muhammad, kita yang hari ini jadi para asatizah, jadi tok guru yang mengajar ni dapat menumpang anak-anak ni bila mana mereka dah menjadi insan yang berguna tengah masyarakat esok, insya-Allah. Moga-moga Allah memberi kemudahan pada Ustaz Ridwan untuk melangsungkan perjalanan madrasah ini, insya-Allah, Sahabat Sayyidina Muhammad, dan moga-moga dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah untuk memudahkan perjalanan madrasah untuk mendapat keridaan Tuhan dan mendapat keridaan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam ini, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bidatik. Allahumma nawwir qulubana bidatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.